Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan Allah, kita sudah diberikan bermacam-macam kurniaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan kabulnya doa kita selama ini kepada Allah, untuk kita ini diberikan peluang oleh Allah untuk merasai bulan Ramadan tahun 1444. Inilah yang pernah kita doa, pernah kita merayu kepada Allah dahulu. 2 bulan sebelum sampai bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Demikian doa yang dibaca oleh setiap imam selepas solat, wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita mustajabnya doa kita tersebut. Cuma bezanya Ramadan ini bila mana datang, manusia di dalam melalui ini ada beberapa peringkat dan bermacam-macam ragam. Golongan yang pertama, ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, seawal dia mendengar sahaja pengumuman masuknya Ramadan, maka secara tersendirinya akan menitiskan air mata sebagai tanda bersyukur kepada Allah, walaupun dia ketika itu dapat 1 saat daripada bulan Ramadan. Dia akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini, reaksi dia ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, seawal hari pertama daripada bulan Ramadan, dia sudah ada perasaan haris, namanya al-hirs. Al-hirs ini dalam bahasa Arab maksudnya tamak. Tetapi sifat tamak ini adalah tamak yang mulia. Tamak ini maksudnya apa? Dia kalau boleh semua benda dia yang nak. Itu tamak. Secara umumnya sifat ini tidak bagus, kerana dia tidak merasa puas, tak pernah merasa puas. Itu at-tamak. Tapi al-hirs bila diterjemahkan, itu pun kadang diterjemahkan dengan sifat tamak ataupun terkejar-kejar, tidak pernah merasa puas. Tapi hirs adalah mengejar sesuatu yang dia tidak pernah merasa puas, yang dimuliakan. Kerana itu di dalam Al-Quran Allah pernah menyifatkan Rasulullah SAW mempunyai sifat al-hirs ini. Harisun alaikum. Harisun alaikum ni apa? Azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi baginda Rasulullah di dalam ayat ini Allah sifatkan dengan haris, seorang yang merasa tamak terhadap kamu. Kamu ni siapa? Kamu ni kita semualah, umat Nabi Muhammad SAW. Haris ini maksudnya adalah baginda Rasulullah sifatnya yang tidak pernah merasa puas dengan kebaikan-kebaikan besar yang banyak yang Allah berikan kepada umat, tapi Nabi keep asking, ya Allah beri lagi, ya Allah beri lagi. Ini tak cukup untuk umatku, tak cukup untuk umatku. Tapi ini sifat al-hirs, sifat yang terpuji. Sedemikian golongan manusia yang pertama, ketika hari pertama daripada bulan Ramadan, malam pertama daripada bulan Ramadan, dia ini tergolong daripada golongan yang haris ala Ramadan. Yang ini merasa tamak, merasa tidak cukup dengan waktunya, merasa tidak cukup dengan apa yang dia dapat, merasa tidak cukup dengan peluang ibadahnya, merasa serba tidak cukup, lalu dia akan merasa
Kalau boleh semua kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan tu semua yang dia dapat, lalu dia akan kejar. Golongan seperti ini, golongan pertama ini, tidak ada satu hari dan satu malam dan satu siang Ramadan pun yang akan dia tinggalkan, yang akan dia rasa selesa kalau hari tersebut berlalu pergi begitu sahaja daripada dia. Golongan seperti ini, dia akan merasakan, adakah besok aku berpeluang lagi untuk dapat hari daripada hari Ramadan? Adakah malam besok aku akan terpilih lagi? Golongan seperti ini, setiap saat dan waktu daripada bulan Ramadan ini adalah cukup beruntung. Sehingga dia akan merasa jealous kalau orang boleh punya waktu yang banyak untuk berbuat ibadah, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bila datang bulan Ramadan, dihimpunkan ahli keluarga dia. Lalu katanya, dalam pesanan-pesanan untuk ahli keluarga, katanya, kalau kamu-kamu ni, kalau ada masa yang berbaki dalam bulan Ramadan yang boleh dijual, aku nak beli. Kalau ada masa berbaki yang kamu tak pakai dalam bulan Ramadan yang boleh dijual, maka juallah kepada aku. Ini isyarat nak bagi tahu mana ada orang boleh jual masa. Tak boleh pun. Tapi kenapa pesanan itu dipesankan begitu oleh Imam Haddad kepada keluarganya, nak bagi tahu bahawa jangan kamu merasakan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan ini adalah waktu yang boleh dihabiskan begitu sahaja, kerana ini tidak akan berulang lagi kepada kamu. Ini golongan yang pertama. Maka setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan Al-Mubarak, dia tidak akan melepaskan peluang. Lalu dia akan merasakan bahawa dia tercari-cari di mana agaknya siang hari dan malam hari Ramadan Al-Mubarak yang mungkin dia akan terpilih untuk dibebaskan daripada api neraka Allah. Lalu dia akan tercari-cari, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin malam semalam, mungkin malam 10 hari lepas, mungkin hari tersebut, mungkin hari itu dan hari ini. Lalu dia akan tercari-cari dan dia akan merasa risau. Kalaulah sampai masa inilah masa yang Allah telah tetapkan untuk aku dibebaskan daripada api neraka Allah, ketika datang masa tersebut, aku berada dalam keadaan yang lalai. Dia akan risau. Kerana di dalam hadis kata baginda Rasulullah SAW, fi kulli lailatin min layali Ramadan, setiap malam daripada malam Ramadan Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 700,000 hamba-hambanya daripada api neraka Allah. Setiap hari. Lalu dia akan tercari-cari, hari apa agaknya aku punya turn ni? Ini 30 hari Ramadan, satu hari 700,000 orang akan dibebaskan daripada api neraka Allah. Aku punya hari kira-kira hari apa? Kerisauan dia. Dia akan, dengan kerisauan tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa lega dengan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak berlalu pergi begitu sahaja. Golongan yang kedua, ketika dia melalui hari-hari Ramadan Al-Mubarak, dia juga menyedari segala kelebihan dan segala nikmat yang Allah berikan seperti golongan yang pertama ini. Dia juga punya semangat ataupun dia juga punya cita-cita yang besar untuk melakukan segala kebaikan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi dia tidak berjaya untuk melakukan segala-galanya dengan baik. Ketika itu, dia akan diselubungi dengan beberapa andaian-andaian. Dia akan diselubungi dengan beberapa perasaan. Kalau hari pertama Ramadan dia tertinggal, maka akan datang satu perasaan di dalam hatinya, tak apa, besok ada lagi. Besoknya dia tidak datang solatul tarawih, tak apa, baru hari kedua. Besoknya lagi dia nak pergi shopping, tak apa, baru hari ketiga. Besoknya lagi dia nak buat kuih semprit malam, tak apa, baru hari kelima. Demikian setiap hari dalam hatinya dia ada keinginan untuk menghabiskan masa beribadah kepada Allah, tetapi dia diselubungi dengan angan-angan kosong. Dia diselubungi dengan satu harapan palsu. Tak apa, hari ini hari pertama. Tetapi golongan ini, dia juga tidak akan melepaskan semua peluang. Tetapi hampir kebanyakan daripada peluang-peluang yang Allah berikan, dia akan terlepas dengan harapan, besok dia akan buat, besok dia akan buat. Golongan yang ketiga pula, bila datangnya bulan Ramadan, dia seolah-olah tidak ada kaitan dengan apapun yang berlaku dalam bulan Ramadan, kecuali hanya menahan diri daripada makan dan minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. That's all. Itu saja hubungan dia dengan Ramadan. Hubungan dia dengan Ramadan, pagi bangun sahur, makan, isi perut dia, kemudian dia buang balik apa yang ada dalam perut,
lepas tu maghrib nanti diisi perut, dia buang balik apa yang ada daripada dalam perut dia. Itu saja hubungan dia dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Demikian ragam manusia ketika datangnya bulan Ramadan al-Mubarak, yang kita daripada awal Ramadan kita pun boleh menginsafi diri kita, kita berada di dalam golongan yang mana satu. Orang yang tidak pernah menyesal bila berlalu hari-hari dan juga siang hari, malam hari Ramadan berlalu pergi begitu saja, seperti golongan yang kedua tadi. Bila dia terlepas satu hari Ramadan, dia tidak akan merasa rugi, dia tidak akan merasa menyesal. Apa sebab? Kerana dia tahu besok ada lagi. Hari ini baru hari pertama Ramadan contohnya. Hari ini baru 10 hari pertama Ramadan, kita punya masa yang lebih lagi. Dia juga akan sebut demikian sampailah satu hari nanti dia akan sebut, ya Allah, dari terakhir Ramadan rupanya. Pejam pelik, besok dah nak raya dah. Ini pula tengah kecoh, dah ada yang umum raya pula, tak tahu daripada planet mana punya fatwa. Ini keadaan kita bila kita akan sampai kepada hari yang terakhir Ramadan. Sebahagian akan sebut, ya Allah, pejam pelik pula dah. Pejam celik, patut semua tengok lain macam ya. Pejam celik, dia dah masuk hari terakhir Ramadan dan dia hanya mampu untuk ungkapkan kata-kata, ya Allah, dah nak habis Ramadan dah. Semua orang akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Tapi apa faedah dengan sebut kata-kata tersebut? Ada apa-apa faedah? Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa faedah. Hanya dengan meluahkan perasaan, ya Allah, dah nak habis dah Ramadan. Ada apa faedah untuk kita? Tak ada apa-apa faedah. Ramadan tetap juga akan berakhir. Tidak akan kembali lagi keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita. Ianya tetap akan berakhir. Mungkin itu akan jadi Ramadan yang terakhir buat kita. Allahu a'lam. Jadi demikian kita panggil gambaran manusia ketika datangnya bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya madrasah Ramadan yang kita lalui ini adalah satu tarbiyah. Kita ketika duduk makan sahur, kita akan makan sahur dalam keadaan kita akan berjaga-jaga ketika makan. Kita akan berjaga-jaga dengan sentiasa tengok jam. Kaum ibu khususnya bangun saja sahur, kalau dia dah lewat sikit terbangun, habislah kalang kabut lah jadi. Pampung, terbang kuali, terbang penutup kuali, macam-macam. Dia akan terjaga-jaga. Demikian ketika kita makan sahur bersama dengan keluarga, kita makan tengok jam, tinggal berapa minit ni untuk waktu imsak. Di situ kita ada satu perkara yang ketika kita makan, kita ni hanya boleh makan sampai ke waktu itu saja. Sampai ke waktu itu stop. Ada penghalang untuk kita makan. Walaupun yang kita makan itu benda yang halal, tapi oleh kerana ada penghalang, kita akan berjaga-jaga daripada waktu tersebut. Demikian waktu berbuka puasa. Kita duduk semuanya ketika berbuka puasa, semuanya akan duduk, busy mana pun kita. Semua akan duduk berdiam diri. So ini hikmah Allah nak tunjukkan dengan datangnya ibadah puasa ni. Kita ni yang terlalu busy dan konon-konon busy ni, kalau datang bulan Ramadan, tak kira macam mana keadaan pun, maghrib semuanya cool down, semuanya duduk diam-diam. Yang duduk atas highway ke, yang duduk sana ke, duduk sini ke, semuanya akan duduk diam menghadap makanan. Jadi seolah-olah Allah tarik kita dalam bulan Ramadan, sini duduk kau diam-diam. Selama ni tak pernah nak menghormati azan maghrib. Selama ni azan maghrib pun ada yang sedar, ada yang tak sedar. Tapi dalam bulan Ramadan, Allah tarik kita duduk diam-diam. Ketika kita ketika kita duduk di hadapan juada berbuka kita, kita akan tunggu azan. Semuanya benda tersedia di hadapan kita. Yang menjadikan penghalang kepada kita untuk hulurkan tangan kita ambil benda-benda halal yang ada depan mata kita itu adalah larangan dari Allah untuk kita makan ketika itu. Dan larangan ini akan terangkat sebaik isyarat azan maghrib. Masuk saja azan maghrib, itu hijab sudah terbuka, pintunya sudah terbuka. Jadi ini satu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Demikian di dalam kehidupan kita, kita juga sentiasa akan dibentangkan dengan banyak benda-benda yang kita ini tak boleh buat lagi benda tu sekarang. Benda tu Allah akan bagi nanti di hari akhirat. Dan akan diperhiaskan perkara tersebut di hadapan kita, macam juara berbuka puasa tu bila duduk banyak depan kita, macam-macam ada. Yang menjadi penghalang kita untuk makan ketika itu adalah kerana kita belum punya izin. Belum boleh makan lagi. Sampai masa boleh makan. Jadi kita sudah diterbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghormati maharimillah dipanggil. Fa inna lillahi maharimahu dalam hadis Arba'in Nawawi. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada pantang larangnya. Ada dia punya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan maharimillah ini, kalau di dalam sepanjang bulan Ramadan ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa di dalam bulan Ramadan, Allah sudah mendidik jiwa kita macam mana kita ini, walaupun ada benda-benda yang halal yang banyak depan mata kita, sebelum sampai kepada masa yang dihalalkan kepada kita, kita tidak boleh makan. Terlambat sikit, terlewat sikit sahaja pun, itu sudah dikira melanggar maharimillah. Sudah tiba-tiba katakan terazan awal contohnya, Masjid Al-Falah terazan 1 minit awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya dah makan kurma, testing contoh. Rupanya Bilal testing, dia testing mic, yang lain dah bedal, dah karipap 3 biji. Jadi kalaulah berlaku demikian, 1 minit saja kita terawal, itu sudah menjadikan kita punya puasa terbatal. Demikian juga sahur kita, 1 saat sahaja kita terlambat daripada waktu itu, puasa kita sudah terbatal. Jadi kita sangat berjaga-jaga dengan kita punya border tu. Demikian di dalam kehidupan kita, di antara kita dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu punya border. Jangan cuba mendekati border tersebut. Macam mana kita akan tidak mahu mendekati kepada waktu betul-betul waktu sahur tu, kita tak nak. Kita ada waktu imsak, ada gap kan. Katakan subuh pukul 5.55, jadi pukul 5.45, 5.50 kita sudah stop. Kita tak nak dekat dengan border tu. Kerana risau jam kita tercepat ke, tersalah ke, apa ke, maka kita disunahkan untuk melewatkan. Jadi demikian kita di dalam menjalani kehidupan harian kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kena ada gap, kena ada masa yang jauh. So ini tarbiyah yang Allah Taala berikan kepada kita sepanjang di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Antara tarbiyah yang Allah berikan kepada kita sepanjang Ramadan yang kita lalui ini disebutkan di dalam bahasa Arab dengan satu istilah al-istidamah. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sustainability. Betul ke? Selalu faham? Tak faham? Salah kot saya sebut. Sustain, diberikan apa tu istilahnya? Macam bahasa Melayu? Sustain apa? Sustain? Macam Ramadan ini, puasa ini memberikan kepada kita, fizikal kita ni jadi macam teratur gitu. Ini apa yang kita akan dapat di dalam bulan Ramadan. Oleh kerana itu di dalam bulan Ramadan kita tidak perlu untuk sarapan, kita tidak perlu untuk makan tengah hari, dan sememangnya pun kalau sampai waktu macam ni, waktu pukul 11 apa semua hari biasa kita lapar, tapi dalam Ramadan okey saja. Tak adalah lapar sangat pun. Adalah sikit-sikit lapar. Sekejap lah. Pukul 10 tu dia dah krek-kruk. Perutnya sudah deng-deng. Tapi lepas tu dia okey, tak ada masalah. Dia boleh menjalani kehidupan biasa dia. Dia tidak perlukan ikut kepada jadual waktu makan tu, tak perlu. Kerana puasa ini punya niat. Kita tinggalkan makan dan minum tersebut lillahi ta'ala. Maka oleh kerana semata-mata kita tinggalkan makan dan minum itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu Allah berikan kepada kita al-istidamah dipanggil. Kita ni diberikan sustain sepanjang siang hari Ramadan. Kita sudah tidak terikat lagi dengan fitrah seorang manusia ni kena macam ni. Kita tak perlu terikat lagi dengan perkara tersebut. Jadi kan lumrah seorang manusia ni biasalah pukul 9 kena sarapan, pukul 1 kena makan tengah hari,
pukul 4 petang kena minum kopi. Jadi kita sudah terkeluar daripada fitrah tersebut, dan ternyata itu tidak menjadikan kita lemah. Dan ini mengingatkan kepada apa yang baginda Rasulullah SAW pernah sebutkan di dalam hadis tentang akhir zaman. Ketika zaman keluarnya Dajjal, Nabi kita sebutkan kepada kita pesanan-pesanan kepada orang yang hidup ketika itu, supaya dia tidak keluar daripada rumah, duduk di dalam rumah. Duduk di dalam rumah masing-masing, dan makan daripada tanaman masing-masing, makan daripada haiwan ternakan masing-masing. Maksudnya jauhkan untuk bergaul dengan orang lain. Zaman Dajjal jangan keluar pergi mana-mana pun. Ini Nabi sebutkan. Dan daripada hadis ini kata para ulama, tuntutan kepada umat akhir zaman untuk punyai kemahiran di dalam pertanian dan juga di dalam peternakan. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur pernah sebutkan bahawa di akhir zaman ini, kalau sampai zaman Dajjal ataupun sebelum sampai kepada zaman tersebut, biar masing-masing orang Islam ni dia ada dia punya sumber makanan dia yang tersendiri. Yakni dia akan makan daripada tanaman dia, dan dia akan makan daripada binatang-binatang ternakan dia sendiri. Kerana apa? Kerana sampai kepada zamannya Dajjal, ini semua sumber makanan dia yang kontrol. Tak ada orang boleh makan dan minum kecuali dapat izin daripada Dajjal. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian, apakah makanan kepada orang Islam ketika itu? Mereka nak makan apa?" Kata baginda Rasulullah SAW, apa Nabi sebutkan? Makanan mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi itu pun sudah terkeluar daripada fitrah seorang manusia. Mana mungkin zikir boleh menyebabkan kenyang? Tapi kerana apa dia tinggalkan makan waktu itu? Kerana taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW untuk selamatkan iman. Maka Allah akan berikan kepada dia, waktu itu dia akan diberikan keupayaan kepada dia untuk dia tidak melalui fitrah seperti biasa. Jadi di sini nak bagi tahu kepada kita, kita sebenarnya tidak boleh untuk kita panggil mempersoalkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, baik ianya merupakan suatu perintah suruh dibuat atau larangan, dengan dilawan perkara tersebut dengan fitrah manusia. Kerana kadang-kadang ada orang golongan-golongan tertentu yang dia akan cuba comparekan, ini tak boleh kena ni dengan fitrah manusia ni, ini melawan dengan hak asasi manusia. Contoh, melawan hak asasi manusia. Yang melawannya apa? Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama sekali perkara itu tidak boleh diterima oleh orang beriman kalau sesuatu itu, idea yang datang daripada manusia, kalau berlawan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, maka perkara tersebut tidak perlu untuk diterima oleh orang beriman. Demikian madrasah Ramadan, mendidik diri kita, mendidik fizikal kita, mendidik kita untuk menghormati waktu solat, mendidik kita untuk bangun sebelum fajar, mendidik kita untuk tidak lakukan apa-apa kerja di awal siang hari dan juga awal malam hari Ramadan. Kita setiap subuh sepanjang 30 hari Ramadan kita akan berjaga. Maksudnya kita sudah diterbiah oleh Allah untuk memulai awal siang hari dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian awal malam hari, inna nasyi'atal laili, Allah sebutkan dalam Quran kepada orang-orang golongan-golongan yang melalui awal malam dalam keadaan bertakwa kepada Allah, yakni ketika datangnya waktu maghrib, dia berada dalam keadaan bersedia untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang kita dapat sepanjang bulan Ramadan. Waktu subuh kita terjaga, waktu maghrib kita terjaga, Masya Allah, Tabarakallah, waktu isyak kita terjaga. Kita akan habiskan malam hari Ramadan Al-Mubarak dengan Qiyamul Lail, apatah lagi di 10 hari yang terakhir Ramadan, dengan i'tikaf kita, dengan kita akan kejutkan ahli keluarga kita. Kita akan pastikan ahli keluarga kita semuanya hidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Yakni bila datangnya Ramadan Al-Mubarak ini, segala sistem jadual kita ni semuanya sudah berubah, dan kita mampu untuk korbankan segala-galanya. Kita mampu untuk korbankan kita punya drama, kita mampu korbankan kita punya filem-filem, kita mampu sebagian orang sepanjang bulan Ramadan dia punya TV kat rumah diharamkan untuk buka. Tak ada TV di dalam bulan Ramadan, tak ada. Tapi dia tak kisah pun, dalam phone ada Netflix.
Jadi dia jauhkan diri daripada segala perkara-perkara yang akan menjadikan dia leka ketika dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan ternyata dia mampu untuk laksanakan perkara tersebut. Kita mampu untuk menghabiskan malam hari Ramadan sampai pukul 10 sampai pukul 11 duduk di masjid solatul tarawih. Demikian kalau hari-hari yang lain, macam-macam perkara kita akan buat. Ada sebagian orang, saya punya seorang syekh di Kerala, India, namanya Syekh Sayyid Fadl Al-Bukhari. Beliau ni kalau dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau sampai bulan Ramadan, tak ada satu orang pun yang boleh call dia. Tak kira lah siapa pun. Tak kira siapa pun, tak ada satu orang pun yang boleh call dia, yang boleh pergi ke rumah dia, kecuali kalau betul-betul lah perkara-perkara yang betul-betul daruri, kematian ke apa ke. Dan dalam 4-5 tahun lepas ketika dia datang sini, dia beritahu, saya ni bulan Ramadan ada satu orang kebetulan tanya, Syekh, saya banyak kali call tak dapat, Syekh. Waktu bulan Ramadan, katanya bulan Ramadan ni saya ni sudah cerai 3 dengan saya punya telefon. Hatta talak 3 dah. Khadamnya pun tak berani bawa. Katanya, alhamdulillah, setiap kali bulan Ramadan aku boleh khatamkan 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran ni satu hari sekali khatam. Ini bukan cerita Imam Syafi'i dulu. Kalau kita biasa dengar Imam Syafi'i satu kali khatam Quran siang hari, satu kali khatam Quran malam hari. Ini orangnya masih lagi hidup. Satu hari satu kali khatam Quran. 30 juzuk satu hari baca. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada juga orang zaman kita sekarang yang boleh baca Quran satu hari satu kali khatam Quran, 30 juzuk Quran dikhatam satu hari. Jadi demikian hubungan kita dengan Al-Quranul Karim akan menjadi lebih erat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagian orang kadang datang bulan Ramadan pun dia tidak akan ada rasa untuk mendekati Quran. Tangannya masih lagi belum sempat menyentuh Quran. Belum sempat lagi pun dah masuk malam 25 Ramadan. Pada malam ini pun dia masih lagi dengan angan-angan kosong dia, tak apa, aku nak tunggu malam 27 Ramadan. Demikianlah dia akan tertipu satu hari demi satu hari, sampailah hari ini dah masuk ke malam 25 Ramadan, dia masih lagi tak sempat untuk melangkahkan kaki untuk solatul tarawih. Ada sebagian orang macam tu. Dan akan habis Ramadan kepada dia berlalu begitu saja, akan habis. Dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa bahagian daripada bulan Ramadan kecuali berlapar dan juga berdahaga di siang hari Ramadan Al-Mubarak. Sebagian orang yang dia punya cita-cita untuk menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi dia tetap juga kalah dengan beberapa, kita panggil atau cara yang sudah menjadi kebiasaan kepada kita, khususnya pada 10 terakhir Ramadan Al-Mubarak. 10 terakhir Ramadan Al-Mubarak, masjid-masjid pun dah mula kosong dah. Tanya orang-orang USJ semua pergi mana, semuanya balik kampung, Ustaz. Cek dekat kampung, tak ada juga. Dia sesat tengah jalan, tak tahu pergi mana. Jalan Tunku Abdul Rahman. Sana sesat. Jadi ini perkara yang perlu untuk kita sama-sama atasi, supaya kita tidak kehilangan fadilat hari-hari yang cukup-cukup mulia kepada kita. Dan hari-hari yang ada kepada kita ni adalah hari-hari yang kita kena untuk memfokuskan dan juga tidak seolah-olah kalau apa kebaikan di dalam bulan Ramadan yang ada, kita tak pernah tinggal segala bentuk kebaikan yang ada. Kalau solatul tarawih, solatul tarawih itu 20 rakaat sudah wajib dah. Tak ada lagi istilah solat tarawih 8 rakaat dah, sepatutnya 10 hari terakhir ni. Sepatutnya tidak ada lagi dah. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak ada masalah. Tak mampu sembahyang berjemaah di masjid, imam baca panjang, balik rumah sembahyang sambung 20 rakaat. Yang mana kita ini tidak boleh tinggal, sepatutnya sembahyang tarawih itu tak ada dah istilah 8 rakaat. Sepatutnya lah. Kerana 8 rakaat ni, mau tak mau, itu adalah solat orang malas. Bagilah apa alasan pun, itu solat orang malas. Kerana Rasulullah solat 20 rakaat. Tapi kalau dibincangkan itu solat sunat, memang. Kalau bincangkan itu solat sunat, tak solat pun tak apa. Kalau orang tanya, Ustaz, apa hukum solat 8 rakaat? Saya jawab mudah aja. Tak payah tanya apa hukum solat 8 rakaat. Tak solat pun tak apa. Tak solat pun tak apa. Jadi
Soalan tu tak patut ditanya. Ini ibadah khas yang Allah bagi kepada kita di dalam bulan Ramadan, yang kita tidak akan jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Tak sepatutnya kita tanya soalan seperti itu. Jadi berbalik kepada kalau orang mampu buat begitu, ya khalas. Tetapi kemampuan masing-masing itu kitalah yang akan mengukur kita punya kemampuan tersebut. Tidak ada lagi orang yang meninggal sembahyang tarawih 20 rakaat kan? Kalau ada pun Masjid Al-Falah dah bagi isyarat dah tu. Signboard 20 rakaat tu tadi saya nampak ada dekat sebelah van jenazah. Itu isyarat apa tu kat Salwa tu? Parking. Parking. Tapi signboardnya sebelah van jenazah. Saya tengok apa isyarat nak bagi tahu ni. Sembahyang tarawih 20 rakaat, signboardnya diletakkan di sebelah van jenazah. Nak bagi ingatkan kepada kita kematian. Ada satu surau di Putrajaya, dia punya parking penceramah, dia akan tuliskan, ada signboard dia, parking penceramah / van jenazah. Jadi setiap kali parking tu, subhanallah, dia orang ni nak ingatkan kematian kepada penceramah ni. Jadi parking lot dia tu berkongsi parking lot tu, parking penceramah dengan van jenazah tu di satu lot. Jadi setiap kali parking tu, astagfirullahaladzim, sebelum keluar kereta istighfar dulu, kerana mengingatkan kematian kepada penceramah terlebih dahulu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kata-kata beliau, kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Khamis seperti mana tahun ini, maka diharapkan Lailatul Qadar berlaku pada malam 25 Ramadan. Malam 25 Ramadan, malam ni lah. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pula sebutkan, kalau malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan ini jatuh pada malam Jumaat, maka malam itulah yang akan diharapkan berlakunya Lailatul Qadar, iaitu malam 23 Ramadan kalau ikut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi demikian pendapat kesepakatan para ulama. Lailatul Qadar ini berbeza daripada satu tahun ke satu tahun. Dia tidak akan tepat ataupun tidak mesti pada satu-satu malam. Cuma pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh para ulama-ulama kita, seperti panduan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau punya panduan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir itu mengikut pada hari pertama Ramadan tu jatuhnya bila. Jatuh hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, itu dia ada punya ukuran dia tu. Kata Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, katanya, aku dengan mengikut panduan Al-Imam Al-Ghazali ini, daripada aku akil balik tak pernah aku tertinggal Lailatul Qadar. Jadi itu harapan kita. Mudah-mudahan malam ini dan juga malam seterusnya kita tidak tertinggal. Dan Lailatul Qadar ini bukan kita ini dituntut untuk mencari matahari terbit pada pagi itu kita tengok matahari terbit, tapi malam ditidur. Bukan itu yang kita dituntut untuk mencari. Tidak. Kita bukan dituntut untuk mencari tengok matahari terbit pagi itu, tengok macam apa, tak berapa panas, nampak jelas apa semua, masuk dekat status apa semua, tapi malam tadi dia di Jalan Tar. Tapi siang hari dicari matahari itu terbit macam mana. Tak ada faedah, tak ada guna apa pun. Jadi memang kita diberikan tanda-tanda bahawa kalaulah Lailatul Qadar itu tandanya disebutkan pada siang hari tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Bahkan ada satu tanda kata para ulama, kalau malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar. Ini disebutkan oleh Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang daripada guru kami di Madinah. Beliau sebutkan dalam kitab beliau, anak murid kepada Habib Zain bin Sumaid. Katanya dalam kitab dia, Marhaban ya Ramadan, antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah air laut menjadi masin. Masin pula dah. Air laut menjadi tawar. Saja nak test tengok tidur ke tak semua ni. Air laut menjadi tawar. Tapi Allahualam, kalau ada orang yang pernah cuba, kita pun tak pernah cuba, tapi ini pendapat para ulama yang sebutkan demikian. Jadi kurniaan-kurniaan yang Allah berikan kepada kita seperti kurniaan Lailatul Qadar, ini tidak lain tidak bukan yang akan menjadikan asbab kita punya kedudukan di sisi Allah ni jadi tinggi. Kalau dibandingkan dari segi apa yang kita ada, kita ni tidak punya apa-apa pun berbandingkan dengan umat-umat zaman yang terdahulu.
Umur kita pun ciput, ya Allah bagi. Masuk 90, masuk 100 lebih pun dah kira masuk book of record dah. Dibandingkan dengan umur zaman Nabi Musa dulu, ada yang hidup 500 tahun. Zaman Nabi Nuh dulu hidup 1000 tahun lebih. Dari segi umur pun kita ni paling sikit Allah bagi. Dari segi saiz tubuh badan pun cipu je Allah bagi, kecil comel je kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan saiz tubuh badan umatnya zaman Nabi Hud alaihi salam, zaman Nabi Saleh alaihi salam, ini semua gagah perkasa besar-besar semuanya. Dari segi ilmu pun, ilmu yang Allah berikan kepada umat akhir zaman pun tidak ada hebat apa pun berbanding dengan ilmu-ilmu yang Allah pernah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Dari segi kekayaan pun tak ada apa pun yang diberikan kepada umat akhir zaman daripada apa yang pernah diberikan kepada umat-umat zaman dahulu. Dalam Quran disebutkan tentang umatnya Nabi Hud alaihi salam, wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka punya ilmu ni, ilmu tak tahulah, ilmu arkitek ke ilmu engineering ni, mereka boleh buat rumah di atas gunung, batu-batu di lereng-lereng bukit besar tu. Mereka boleh buat. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ilmu yang Allah berikan kepada mereka yang Allah tidak pernah berikan kepada sebelum maupun selepas mereka ilmu tersebut. Tak ada. Tak ada orang boleh buat. Jadi dari segi ilmu pun mereka pernah diberikan lebih lagi umat-umat zaman dahulu. Kekayaan pun Masya Allah disebutkan dalam tafsir, umatnya Nabi Hud AS, kaum Ad. Kaum Ad ini semua keistimewaan seolah-olah Allah telah berikan kepada mereka. Mereka ni umat yang paling terkuat, tak ada orang boleh lawan. Satu, diberikan kekayaan yang paling banyak sekali Allah bagi kepada sejarah manusia ni adalah kepada umatnya Nabi Hud AS, kaum Ad. Sampai dikatakan hamba sahaya pada zaman tersebut tu tidurnya atas katil emas. Ni baru hamba sahaya ni, belum lagi yang besar-besar. Jadi segala perkara kelebihan-kelebihan ni Allah dah bagi dah kepada umat-umat zaman terdahulu. Tapi bila sampai di hari akhirat, umat Nabi Muhammad dulu yang akan duduk paling depan. Yang semua lain semua duduk di belakang ni. Kita ni dah paling last sekali diutuskan. Tapi yang pertama sekali yang akan dibangkitkan, pertama sekali yang akan dihisap amalannya, pertama sekali yang akan dimasukkan ke dalam syurga, semuanya kita yang akan mendahului. Atas sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini diberikan apa? Dalam satu hadis disebutkan perbahasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Musa AS sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah tentang keistimewaan umat akhir zaman. Umat ini umurnya pendek tapi mereka diberikan gandaan pahala yang begitu besar. Mereka diberikan Lailatul Qadar, mereka diberikan itu, mereka diberikan ini. Pertama sekali yang akan dihisap amalan, pertama sekali yang akan meniti titian sirat, pertama sekali akan dibangkit, yang akan masuk syurga. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, jadikan aku rasul kepada umat ini. Maka apa Allah jawab kepada Nabi Musa? Ini hadis ada dalam kitab Syekh Abdullah Siddiq Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari kalau tak silap, ada dalam 40 hadis kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku nabi kepada umat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, umat ini umat yang istimewa dan nabinya juga nabi yang istimewa dan sudah terpilih nabinya. Yang umat ini yang nak jadi nabi kepada umat ini bukan orang biasa-biasa, sudah terpilih di sisi Allah. Siapa orangnya? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kata Nabi Musa, ya Allah jadikan aku umat kepada nabi tersebut. Kalau aku tak dapat jadi nabi kepada umat tersebut, at least aku dapat jadi umat kepada nabi tersebut pun dah cukup istimewa ya Allah, melihat kepada kelebihan-kelebihan yang kau berikan kepada umat ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin sabaqta ya Musa, engkau telah mendahului mereka ya Musa. Jadi di dalam hadis tersebut yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keistimewaan umat ini adalah gandaan pahala. Gandaan pahala yang kita akan dapat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Setiap amalan fardu kita akan dapat diberikan ganjaran 70 kali ganda. Setiap amalan sunat akan dapat pahala buat fardu. Sebab tu tak perlu risau kalau ada yang nak mengqadhakan solat fardu ketika solatut tarawih. Baru-baru ni banyak sangat perbahasan. Ada banyak orang yang bertanya tentang, Ustaz, boleh ke saya nak sembahyang qadha ketika sembahyang tarawih? Bolehlah. Tapi dapat pahala tarawih tak?
Hmm? Dapat? Dapat pahala tarawih ke? Tak dapat Mana boleh semayang tarawih? Kalau ketika semayang tarawih ada yang sembayang qada fardu kerana dia pernah tertinggal banyak semayang fardu dan dia tidak akan dapat pahala tarawih. Tetapi dia perlu runsing ke? Dia perlu risau ke tak dapat pahala tarawih? Tidak. Apa sebab? Kerana dia tengah buat yang fardu. Sepatutnya dia tidak perlu, alamak tak dapat tarawih lah, macam mana ni? Dia tidak perlu risau sebab waktu dia sedang qadakan dia punya solat fardu, dia sedang buat fardu dan akan diberikan ganjaran oleh Allah 70 kali ganda. Jadi dia tidak rugi ketika itu. Dari segi hukumnya kenapa tidak boleh? Kerana solat tarawih ni adalah solat sunat dipanggil maqsudah. Maqsudah ini maksudnya solat sunat yang punya niat yang khusus, yang tak boleh bercampur dengan niat yang lain. Jadi dia tidak ada istilah sembahyang tarawih sekali dengan qada subuh, tak ada istilah begitu. Yang ada beberapa jenis solat, kalau kita solat kita akan dapat pahala solat lain juga. Itu ada beberapa solat, iaitu solat tu dipanggil solat sunat ghair maqsudah, yang tidak dipunyai niat ataupun maksud yang khusus. Dia boleh berkongsi pahala. Contohnya apa? Contohnya kita sembahyang solat sunat wudu sekali dengan niat solat tahiyatul masjid. Itu boleh. Solat sunat wudu, kita ada sembahyang sunat wudu, baru ambil wudu, kita disunatkan untuk solat sunat wudu, kita masuk ke masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid dengan niat solat sunat wudu, dapat dua-dua pahala. Contohnya juga solat sunat ihram dengan digabungkan dengan satu sunat yang lain, contohnya, itu boleh. So ada beberapa sahaja jenis solat istikharah pun boleh juga digabungkan dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang kita sembahyang fardu, kita akan dapat juga pahala tahiyatul masjid. Contohnya kita datang sampai masjid dah azan isyak, contohnya lah, dah qamat isyak dah, sampai masjid terus masuk terus sembahyang isyak. Kita tak sempat duduk pun untuk sembahyang qabliyah isyak ataupun sembahyang tahiyatul masjid. Jadi ketika itu kita sembahyang isyak tanpa membatalkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni punya syarat. Syaratnya apa? Masuk masjid tak duduk dulu, terus solat. Jadi solat pertama yang kita solat di masjid ketika itu adalah solat isyak. Maka isyak itu akan dikira juga dapat pahala tahiyatul masjid. Tetapi digabungkan solat sunat qabliyah dengan qada, itu tak boleh. Kerana solat fardu tak boleh digabungkan dengan yang lain kecuali yang ghair maqsudah. Adapun solatul tarawih, solat qabliyah ba'diyah, itu adalah solat yang maqsudah, tak boleh digabungkan niat. Dia berbeza dengan puasa. Kalau puasa dia boleh gabung niat. Puasa qada contohnya, dia nak top up dengan sunat hari Khamis ataupun sunat hari putih contohnya, digabungkan dengan beberapa niat, itu boleh, tak ada masalah. Tapi solat tidak boleh. Solat tidak boleh untuk digabungkan begitu, kecuali ada beberapa solat-solat yang tertentu saja yang diberikan izin, itu dipanggil solat ghair maqsudah. Tapi tak perlu rungsing, tak perlu rasa, sebab dia sedang membuat satu perkara yang wajib dan dia sedang melunaskan satu tanggungjawab yang dia berdosa kalau tidak buat perkara tersebut. Memang pun kalau orang nak sembahyang, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat para ulama fuqaha Syafi'i yang mengatakan selagi mana kita ada qada fardu yang belum tertunai lagi, selagi itu hukumnya haram sembahyang sunat. Ada pendapat para fuqaha Syafi'i yang sebut macam tu, dalam kitab Fathul Mu'in ada sebut. Tetapi ada juga pendapat kebanyakan para fuqaha mengatakan boleh juga sembahyang sunat walaupun kita ada banyak tanggungan qada yang belum tertunai lagi. Boleh juga hukumnya untuk sembahyang sunat dengan syarat qada yang banyak tertinggal tu tidak dilupakan begitu saja, tidak diabaikan. On the same time dia juga usaha untuk mengqadakan. Kalau dia punya usaha untuk mengqadakan solat itu berjalan, maka dengan itu dia tidak dikira sebagai orang yang melalaikan dia punya sembahyang qada yang wajib untuk dia buat.
Jadi ini hukum, berkaitan tentang hukum hakam dalam kita punya sepanjang bulan Ramadan. Tapi yang nak saya sebutkan tadi itu adalah setiap amalan sunat yang kita lakukan akan dikira sebagai dapat amalan fardu. Sebab tu kata para ulama, ketika kita di dalam bulan Ramadan, perkara-perkara sunat yang kita buat ni boleh dinazarkan supaya bila kita buat amalan tersebut, kita akan dikira sebagai melakukan yang wajib, dan kita akan dapat pahala 70 kali ganda, bukan pahala buat sunat dapat fardu. Contohnya, katakan sejak lagi zuhur kita masuk masjid, kita nak semayang qabliyah zuhur, memang akan solat dah pun. Jadi ketika sebelum semayang qabliyah zuhur yang hukumnya sunat, kita jadikan qabliyah zuhur tu wajib kepada kita, iaitu dengan cara bernazar, ya Allah, hari ini aku bernazar solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Jadi nazar tu kena lafazkan. Bila dia nazarkan, solat sunat qabliyah zuhur tu akan jadi wajib. Bila solat sunat qabliyah tu jadi wajib, maka ketika dia buat, dia akan dapat pahala buat yang wajib, bukan buat sunat. Kalau buat wajib, diberikan gandaan sebanyak 70 kali ganda amalan. So ini cara kata para ulama untuk memperbanyakkan kita punya amalan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Demikian juga di dalam setiap perkara-perkara yang kita lakukan, dalam tilawatul Quran, di dalam solat sunat-sunat lain yang kita lakukan. Bahkan sembahyang tarawih itu boleh diqadhakan pun pada waktu siang. Dalam mazhab Syafi'i harus hukumnya. Kalau ada orang yang berhalangan untuk sembahyang tarawih pada waktu malam, dan dia tak sempat untuk sembahyang tarawih, dan solat itu ditinggalkan dalam keadaan yang dia boleh solat lah, bukan di ketika uzur atau apa, tidak, siang hari besoknya dia harus untuk mengqadhakan sembahyang tarawih. Boleh untuk mengqadhakan pun. So di sini nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu betapa besarnya fadilat mendirikan malam Ramadan dengan solatul tarawih, sampai punya hukum boleh untuk mengqadhakan sembahyang tarawih, sembahyang witir pada waktu siang hari. Khususnya kalau hari-hari yang diharapkan Lailatul Qadar. Ada 4 malam kata baginda Nabi di dalam hadis. 4 malam di mana siang harinya sama fadilat dengan malam hari. Apa saja yang Allah berikan keutamaan pada malam hari tersebut, siang harinya pun Allah bagi sama. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumaat, dan juga siang harinya. Yang kedua, Lailatul Qadar dan siang hari. Kalaulah malam hari ini diharapkan berlaku Lailatul Qadar, maka siang hari besok pun Allah berikan kebaikan sama seperti mana malam harinya. Yang ketiga, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dan juga siang harinya. Dan yang keempat, Lailatul Arafah, malam Arafah ke malam awal Muharram, tak ingat saya. Sama ada 2 tu lah, tapi yang 3 tu confirm tadi. Jadi Lailatul Qadar ini seperti mana kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada malam hari, pada siang harinya pun Allah berikan juga kebaikan-kebaikan tersebut. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, untuk kita menginsafi sekian banyak hari yang telah kita lalui, yang mungkin ada sedikit banyak kekurangan-kekurangan, maka kita akhirilah Ramadan kita ini supaya kita boleh mengakhiri dengan satu pelengkap kepada segala apa yang Allah berikan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, penutup kepada bulan Ramadan ini, nilainya adalah dilihat pada bagaimana respon kita ketika kita wida' Ramadan Al-Mubarak. Sehingga di kalangan para ulama-ulama di Hadramaut ada satu qasidah, namanya qasidah Muwadda' Ramadan. Qasidah untuk berpisah dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan qasidah itu bila dibaca, maka dia akan merasakan, hatinya merasakan begitu sedih. Tapi dengan adat kita ni, kita kadang-kadang berlawan dengan perkara tersebut, dengan keseronokan kita nak pergi raya pula. Jadi memang ini satu keseronokan, satu perkara nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bergembira di pagi raya. Tapi pada masa yang sama, kita perlu ingat, orang yang akan diberikan kegembiraan oleh Allah pada pagi raya, kegembiraan di sisi Allah adalah orang yang mendapatkan jaizah dari Allah pada pagi raya tersebut. Pagi raya ni di sisi para malaikat disebutkan Yaumul Jaizah. Yaumul Jaizah ni hari graduasi, hari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuncak kepada bulan Ramadan ukurannya adalah bagaimana keadaan kita untuk menghidupkan malam hari raya dan menghidupkan pagi raya tersebut.
Malam raya merupakan malam mustajab doa. Man ahya lailatai al-aid ahya Allah qulubahu yawma tumitul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan malam raya, dua malam raya, maka Allah Taala akan hidupkan hatinya pada hari matinya hati manusia yang lain, iaitu ketika di alam barzah, ketika di hari perhitungan apa semua ni, hati-hati mereka ni akan dihidupkan oleh Allah kerana berkat dia hidupkan malam hari raya. Jadi malam hari raya ini adalah malam yang mustajab doa. Kita tidak patut untuk terus ketika keluar daripada bulan Ramadan dan sudah tidak ada apa-apa hubungan kita lagi dengan solatul jamaah, tidak ada apa-apa hubungan dengan qiyamul lail, sudah tidak ada apa-apa hubungan dengan perkara-perkara kebaikan yang perlu kita buat di dalam malam raya tu. Malam raya itu adalah malam yang mustajab doa. Sepatutnya walaupun antara maghrib dengan isyak, kumpulkan sesama ahli keluarga, duduk sama-sama solat maghrib berjamaah, baca takbir hari raya, doa kerana hari tersebut adalah doa mustajab. Kemudian ditambah lagi pelengkap kepada pintu Ramadan ini adalah pada pagi raya tersebut. Dalam sebuah hadis kata baginda Nabi SAW, pada setiap pagi raya para malaikat akan berdiri di hadapan pintu setiap rumah orang beriman. Setiap rumah orang beriman akan ada malaikat yang akan didirikan oleh Allah, dan malaikat tersebut akan memanggil dengan seruan, wahai orang mukmin, keluarlah hari ini untuk kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah yaumul jaizah, hari pemberian dari Allah. Hari pemberian ini apa maksudnya? Yakni orang yang akan menyambut pemberian tersebut dari Allah adalah kepada mereka yang telah berjaya melalui Ramadan tadi. Maka graduasi kepada orang yang 30 hari melalui Ramadan, dia punya hari pemberian secara besar-besaran adalah pada pagi raya tersebut. Ketika dia keluar untuk membesarkan Allah, dia keluar untuk solat sunat hari raya, dia keluar untuk bertakbir, maka ketika itulah akan diberikan pemberian secara besar-besaran kepada dia, yakni akan diampunkan semua dosa-dosanya. Ketika itu dia akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan, semua dosanya diampunkan. Ini bila? Pada pagi raya. Jadi maksud saya di sini nak bagi tahu adalah supaya kita tidak bila keluar saja daripada bulan Ramadan terus tidak ada hubungan dengan masjid, terus tidak ada hubungan dengan Al-Quran, tidak ada hubungan dengan Qiyamul Lail, tidak ada hubungan dengan apa-apa kebaikan, dan kita akan terlepas untuk mendapatkan hari Al-Jaizah yang ditetapkan berlaku pada 1 Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita. Hadza wabillahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.